Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu ta'ala wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Artinya apabila bumi digoncang, digegarkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Salah satu daripada bertanda akhir zaman iaitu beberapa siri gempa. Dalam bahasa Arab disebut zilzal. Zalzalah, gempa, zilzal, dan beberapa gempa, siri-siri gempa. Dan kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari pada nombor 1036, satu hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah bersabda, hadis ini panjang, saya nak ambil yang bahagian yang kita nak sentuh, iaitu gempa bumi. Sabda Nabi, la taqumu sa'atu hatta yuqbadal ilmu wa takthura zalazil. Dia bukan macam tu, dia ada lagi sebelum daripada kalimat tu, dan lepas pada zalazil ni pun ada lagi kalimat yang Nabi sebut. Hadis itu panjang. Lepas tu kita sebut hadis ni panjang, boleh kita rujuk siapa ada kitab ni, kitab Sahih Bukhari, kita lihat pada 1026. Memang hadis ni menceritakan tentang beberapa perkara yang akan berlaku saat kiamat. Jadi saya pendekkan itu sebab kita nak sebut sikit berkaitan tentang gempa bumi. Sabda Nabi, la taqumu sa'atu, tidaklah kiamat itu berlaku hatta yuqbadal ilmu, sehingga kan kamu akan dapati ilmu ini akan ditarik balik. Allah ambil ilmu. Wa taksural zalazil, dan banyaknya gempa bumi berlaku. Jadi terpotong daripada hadis yang panjang tinggal pendek. Pendek ni ada dua. Yang pertama iaitu ilmu Allah Ta'ala akan ambil. Macam mana cara Allah Ta'ala ambil ilmu? Dengan mematikan ulama. Begitu. Bukan kata tiba-tiba saja, dia tak langsung. Jalan-jalan nak pergi kuliah, tiba dia kata tak boleh. Kan? Nak kena balik tidur, tak ada. Tiba-tiba jadi tak ada ilmu. Bukan macam tu cara dia. Kan? Tapi boleh macam tu Allah Ta'ala boleh buat. Macam tu Allah Ta'ala boleh. Sebab dia amat berkuasa. Dia maha berkuasa. Kita ingat, tiba-tiba boleh jadi lupa. Kita reti, tiba-tiba bodoh. Ini semua Allah Ta'ala boleh buat. Tapi hadis ini memberi faham kepada kita, Allah ambil ilmu sebagai ulama ni, ilmu syariat, ilmu ni luah, ilmu dunia, ilmu itu, ilmu. Maksud di sini ilmu agama, ilmu yang berteraskan syariat Islam. Baik, itu satu. Dan ini pun sudah terbukti. Ramai dah ustaz-ustaz kita yang dah tak ada. Yang terkini Ustaz Zakaria, Haji Ahmad, Marin sembang dengan jamaah masjid. Habis kuliah, habis semayang, mereka pun bawa saya ke satu tempat untuk sikit juadah. Dia sembang, Ustaz, kami pergi Ustaz. Ketika itu, ya Allah, ramai sungguh betul lah. Dia pun mengajak sana sini, orang kenal dia. Tapi sebenarnya orang ramai ni bukan disebabkan mengajar atau jadi ustaz sebagainya, tapi ada sebab-sebab tertentu.
Ada sebab tertentu. Biasanya begitulah. Kalau ustaz meninggal, kalau tok guru meninggal, Masya Allah, ramainya orang. Dah lambat memang tak tahulah kita nak tahu kat mana. Jauh, jalan kaki jauh. Tapi ada sebab yang lain yang menyebabkan ramainya orang hadir ketika saat kematian dia. Apa dia antara lain? Antara lain mungkin boleh kita sebut iaitu ada kaitan lah dengan keluarga dia. Dia bukan ustaz, dia biasa saja. Dia mungkin pegawai kerajaan begitu. Tapi orang ramai contoh guru. Dia ada kaitan dengan keluarga. Contohnya seperti mana yang pernah berlaku kepada salah seorang abang kepada Ustaz Zakaria sendiri. Jadi Ustaz Zakaria ni bukan kesemuanya ustaz. Ada yang bukan ustaz. Kalau ustaz, saya dah kenal semua ustaz. Yang kita kenal boleh katalah semua ustaz, tapi adik-beradik dia ramai. Jadi salah seorang tu, ni yang duk sembang kemarin tu, sendiri saya pun tak tahu maklumat tu. Jadi pun dia rapat sungguh dengan keluarga Tuan Guru Haji Ahmad, ayah dia pun lah, Haji Ahmad Petai, nama tu pasal Sungai Petai, tempat tu nama Sungai Petai. Jadi terkenal dengan Tuan Guru Haji Ahmad Petai gitu. Jadi Pak Kenal, saya dulu ingat macam mantan mufti Petusak Soleh, Pasal Idris kan, rupanya ada lagi. Ramai adik-beradik lah, alhamdulillah ramai ustaz. Sekali dulu masa abang dia meninggal, dia bukan ustaz, abang tu bukan ustaz. Orang lah dia, pasal apa? Aura keluarga. Kait dengan ayah dia untuk guru ustaz, maka ramai serupa tu lah juga. Tambah Ustaz Zakaria baru ni, Masya Allah, ramai sungguh yang hadir ketika itu. Ni Ustaz Zakaria ni satu tokoh yang saya kagumi, orang yang merendah diri. Jumpa saya kat mana pun dia akan tegur punya dengan senyuman. Kat mana saja jumpa, kat mana, kat Nibon Tebai, kat mana lagi, dekat Tikam Batu, kat Sungai Petani, jumpa-jumpa, ya ustaz kat sini yang kata dia kuliah subuh. Dia masjid dia, saya masjid lain. Kat mana saja jumpa lah, mesti tak ada duk sombong lah dia ni. Ilmu dia Masya Allah. Begitulah. Itu apa dia? Inilah yang kita sebut, iaitu Allah Ta'ala ambil ilmu dengan mematikan alim ulama kita. Mana duk ada ni kita pilih ngaji sungguh-sungguh. Duk tunggu tak ada baru nak nyesal buat apa. Allah tak ada ngaji dengan ustaz, tak ada dah. Masa duk ada tak naik. Masa duk ada saja ada tawan, tapi dia kata tapi macam mana? Kan pokok tak isi lagi, pokok tak isi. Itu alasan, salah satu alasan dia. Dia kata tak ada nak cucu balik. Ada saja. Akhir apabila dah tak ada, Allah ni saya sungguh aku pulung gaji dulu, aku pun alim sama itu. Baik. Itu satu daripada dua perkara. Yang kedua apa dia? Iaitu watak surah zalazil. Banyaknya gempa bumi di akhir zaman. Yang terkini kat mana berlaku? Yang terkini di Turki, sebelah timur dia, belah selatan, iaitu berhampiran dengan negara Syria. Kat situ memang dahsyat. Bahkan dikatakan gegaran itu terasa sampai Iraq, sampai Jordan, Pulau Cyprus. Kalau yang jauh pun rasa gegaran. Memang kawasan yang berlaku itu memang dahsyat. Ribuan yang terkorban, yang jadi mangsa, yang cedera. Sampai dia bertemu ramah dengan seorang makcik itu. Makcik itu kata apa? Orang Turki. Dia kata masa berlaku tu macam mak duk buai anak dia. Duk buai letak dalam dui tu, duk ayun kan. Ayun macam tu punya gerak macam tu. Masa berlakunya gempa yang terkini berlaku di Turki, yang melibatkan beberapa tempat yang pernah saya pergi. Iaitu kalau di Syria Hasakah, Qamishli, dan kawasan-kawasan sekitar itu.
itu. Kemudian kalau di Turki pun ada tempat yang saya pergi, iaitu Antakya. Antakya, kawasan yang terlibat juga dengan gempa yang berlaku sekarang ini. Jadi kita doalah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan semua urusan mereka, urusan yang nak membantu mereka, supaya mereka ni tabah menghadapi ujian yang agak berat. Sebab apa? Sebab gegaran ini dikatakan teramat dahsyat. Pernah tak berlaku beberapa gegaran? Memang berlaku, tapi tak seteruk sekarang. Itu yang kita dapat daripada berita, daripada sumber. Pernah berlaku gegaran yang serupa ini, iaitu pada tahun 1939. Lepas tu 40-an, 50-an, 67. Tak ada berlaku langsung. Dah siapa kata tak berlaku langsung, tapi gegaran seumpama ini pernah berlaku dulu tahun 39. Kali ini cukup dah, Allah Ta'ala uji dapat. Satu hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi, "Asy-syuhada khamsatun." Orang mati syahid ada 5 jenis. Al-mat'un, yang mati disebabkan wabak. Berapa jumlah yang mati sebabkan wabak kan? Syahid. Yang kedua, wal mabtun, yang mati disebabkan sakit dalaman. Kanser usus, jantung, paru-paru berayak, ada apa lagi, di sakit dalaman, semua syahid. Yang kedua. Kemudian wal ghariqu, mati disebabkan lemah daripada rumah dia yang bersekat kayu, lintah jalan raya, nak masuk Taman Margisah kan ada parit kan, tayar dia gelong, pusing lemah, kaki dua-dua pacak atas. Itu contoh aja, kat orang kata apa contoh. Tu macam mana Ustaz? Syahid insya-Allah, mati lemah. Itu lemah, dia lemah yang luar biasa lah. Kepala masuk dalam lumpur, siap. Gitu. Macam yang tiga, wasahibul hadam, iaitu orang yang mati di bawah bangunan, mati di bawah timbunan. Tak kira lah runtuhan ke, runtuh tanah ke, asalkan mati dia macam tu keadaan dia. Tanah runtuh, boom, jatuh ke kereta dia, habis satu kereta, tarik masa yang pulang. Ataupun ni sebab gempa, goncang jatuh, habis satu bangunan, yang duduk dalam semua tak boleh selamat. Mereka ni syahid. Dan yang kelima, wasyahid fi sabilillah, inilah yang kata mati ketika memperjuangkan kalimah Allah, mati di medan pertempuran. 5 syahid yang Nabi sebut berada dalam kitab Bukhari 2829, Muslim 1914, ada sahih. Jadi mereka ni yang menjadi mangsa, khususnya sekarang ini, iaitu gempa bumi. Maka mereka ini insya-Allah berita gembira kepada mereka, iaitu mereka ditempatkan di kalangan syuhada di hari akhirat besok. Dan insya-Allah mereka-mereka yang sebagai syuhada ini dengan izin Allah boleh memberi syafaat kepada sesiapa yang berkaitan. Ustaz macam mana Ustaz? Kadang adik-adik pun kat Turki Ustaz. Tapi tak apa, kita berdoa supaya Allah Ta'ala merahmati mereka. InsyaAllah esok tiba-tiba ada kenal kita, kat Padang Mahsyar esok tiba-tiba kenal kita. Dulu kat dunia dulu masa saya gempa, saya mati, kamu duduk kat Malaysia, kamu doa kat saya, Allah ni dia seorang lagi nak tarik masuk ke syurga. Begitu, mudah-mudahan lah macam tu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah saya rasa setakat itu sahaja perkongsian kita. Adapun tajuk historinya kita sambung. Yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Silap kuasa saya tertemu dengan tasbih kafar.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء